Okey, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bincangkan soalan berkenaan dengan topik tingkatan 5 kan. Cerita dia pasal pengembangan dan pengejutan. Ni topik yang menarik. Antara topik yang memang favorite juga saya tengok masuk dalam UPSR ni. Okey. Tapi kita tengoklah contoh macam mana. Okay, yang pertama tengok soalan dia. Jawab semua soalan. Ingat lagi tak ni? Ingat lagi? Okey. Kalau kamu nak tanya apa boleh cakap tak ada masalah kan. Okey, jawab semua soalan. Yang pertama dia tanya situ, Raja 1 menunjukkan keadaan kabel elektrik. Raja 1 menunjukkan keadaan kabel elektrik pada waktu tengah hari. Okay. Bila dia kata kat sini, yang pertama, kita tengok kabel elektrik. Kemudian apa? Waktu tengah hari. Dua benda. Okay. Bila dia cerita pasal kabel elektrik, kamu kena faham. Kabel elektrik ni diperbuat daripada logam. Okay. Logam yang utama dia buat dia adalah sekarang ni dia pakai aluminium. Aluminium ataupun kadang-kadang dia pakai juga, kita panggil dia tembaga. Dua. Kadang-kadang dia pakai aluminium, kadang-kadang dia pakai tembaga. Okey, tapi kedua-dua ni kamu kena ingat dia adalah logam. Jadi bila logam kita kena ingat apa jadi pada waktu tengah hari logam ni? Pada waktu tengah hari logam akan mengembang. Kenapa dia mengembang? Sebab waktu tengah hari disebabkan oleh panas. Apabila suhu bertambah, maka kabel elektrik akan mengembang. Boleh faham kan? Kabel elektrik boleh mengembang. Okey. Apa jadi bila kabel elektrik mengembang? Jom kita tengok. Kita tuliskan pemerhatian tentang keadaan kabel elektrik pada waktu tengah hari. Okey. Bila kabel elektrik mengembang, benda yang mengembang akan jadi apa? Kalau dawai ataupun wire, bila mengembang, dia jadi lebih panjang. Dia makin panjang. Kamu ambil dawai, bakar. Jangan bakar. Balik rumah nanti buat betul-betul. Kacau cerita dia. Kamu tengok. Kalau wire bila kita panaskan, dia mengembang. Bila mengembang, dia jadi apa? Wire tu akan jadi lebih panjang. Tapi kita tak perasan lah. Dia bukan panjang banyak pun. Sikit je panjang ni. Tapi dia mengembang jadi lebih panjang. Bila wire lebih panjang, apa jadi? Bila lebih panjang, dia akan mengendur. Ini perkataan penting kena ingat. Dia mengendur. Dia mengendur. Bila mengendur macam mana tu? Dia bentuk dia jadi macam ni lah. Ni tiang elektrik. Ni tiang elektrik. Jadi ini mula kita pasang. Kita pasang kendur sikit dah. Tapi bila tengah hari sebenarnya kamu akan nampak dia turun lebih lagi. Sebab apa? Dia mengendur. Okay? Tapi bila malam, kalau sejuk apa? Dia menegang. Dia mengecut. Kalau wire tu mengecut, dia menegang. Sebab tu kalau kamu tengok, kabel elektrik ni kita pasang kendur-kendur. Kalau kita tak pasang kendur, apa jadi bila malam? Okey, kalau malam, dia akan mengecut. Bila mengecut, kabel ni akan jadi sangat tegang. Bila sangat tegang, boleh jadi putus. Kalau kabel elektrik putus, bahayalah. Takut korang kena current apa semua. Itu kena ingat. Okey. Jadi untuk soalan ni, tuliskan pemerhatian apa yang kita perhatikan tentang keadaan kabel elektrik pada waktu tengah hari. Apa pemerhatian kita tentang kabel elektrik? Jadi ayat pertama, kabel elektrik lah. Dia tanya tentang kabel elektrik. Kabel elektrik. Jadi apa tadi? Menjadi kendur. Atau kamu boleh guna perkataan dia mengendur. Menjadi kendur dengan mengendur sama. Tak ada masalah. Okay, satu markah je pun. Tapi kena ingat dia tanya apa? Tentang kabel elektrik. Kena kabel elektrik dulu. Cerita apa jadi dengan dia. Okay. Semakin panjang, kadang-kadang ada terima jugalah. Dia jadi lebih panjang sedikit. Kamu buat cakap je tak ada masalah. Kamu tulis je apa yang kamu ingat. Tapi ayat yang terbaik untuk soalan ni adalah menjadi kendur. Ataupun kita panggil dia mengendur. Boleh faham Okay? Kalau tak faham, kamu boleh type dekat chat kamu boleh. Kalau kamu nak tanya, tak ada masalah. Saya akan buka chat. Ni tak ni. Sign dulu kan? Boleh Amira. Ini untuk ini topik darjah 5 Amira. Boleh tengok Kita buat ulang kaji sikit tentang apa? Pengembangan dan pengecutan. Okey.
Ingat lagi? Okey, kita tengok soalan B. Apa soalan B? Nyatakan inference. Nyatakan inference. Berdasarkan jawapan kamu. Apa yang kamu jawab, kamu kena beritahu inference dia. Okey. Tadi kita dah buat lah. Tadi kita dah beritahu dah tadi. Kalau kamu tengok cerita dia tentang apa. Kan? Inference maksudnya apa? Kenapa kita kata dia menjadi kendur? Kenapa jadi kendur? Sebab apa? Dia mengembang. Itu inference dia. Dia mengembang. Cuma ayat yang terbaik adalah kita buat kat sini. Kabel elektrik. Kabel elektrik. Saya pening kadang-kadang tengok depan saya ada 3 kamera. Saya tengok sana. Lepas tu kamu tengok akaun saya ada 3 kan. Saya pasang kan. Satu untuk laptop saya, satu untuk kamera saya, satu untuk suara handphone saya kan. Kabel elektrik telah mengembang. Telah mengembang akibat apa? Akibat. Kena bagi tahu akibat. Akibat panas. Cuaca panas. Akibat cuaca panas. Bila? Ayat yang pertama. Pada waktu tengah hari. Ini penuh. Jadi kalau dalam exam, apa yang kamu ingat, kamu cerita je. Kan? Tadi inference dia kamu bagi tahu. Sebab apa? Sebab apa kamu cakap dia jadi kendur? Itu kita bagi tahu. Sebab apa? Sebab dia mengembang. Mengembang kena apa? Sebab kena cuaca panas. Kan? Bila? Waktu tengah hari. Okey? Tapi poin-poin ni kita boleh shortcut. Apa yang kamu ingat kamu bercakap. Yang ni saya beritahu apa inference yang full. Kan sebab tu kamu tengok ini antara soalan kebat. Sebab tu soalan ni favorite untuk exam UPSR. Dan untuk kamu yang dah darjah 6, kamu kena ingat topik ni kamu akan belajar semula lagi sekali dalam tingkatan 2. Nampak? Kalau kamu ingat saya ajar malam ni tingkatan 2 nanti kamu dah belajar. Oh benda ni yang kita ingat dulu. Yang belajar dulu macam tu. Jadi 2 kali belajar lagi bagus. Okey? Itu cerita dia kan. Okey, C. Kita tengok soalan C. Sekejap saya tolak naik. Soalan C, apa soalan C? Adakah keadaan yang sama dapat diperhatikan pada waktu malam? Soalan ni senang tadi kita dah cerita tadi kan. Okey. Tandakan right pada jawapan betul dalam petak di bawah. Nampak? Kan? Sama tak tengah hari dengan malam? Mana sama? Tengah hari panas, malam sejuk. Di mana boleh sama? Jadi jawapan kita apa? Tidak. Right, tanda right. Jangan pangkah pula. Ini bukan undi. Okey. Berikan alasan kamu. Okey. Apa alasan kita? Kita dah cerita tadi. Apa alasan? Alasan kita sama je. Ayat dia kita boleh ulang semula. Okey. Cuma kita ubah perkataan, nampak? Kabel ni. Ayat ni. Okey. Alasan kita kabel elektrik. Nampak? Dia soalan jawab exam ni dia macam kita panggil dia ulang-ulang . Mengembang, tukar jadi mengecut. Mengecut. Kan? Pada waktu malam. Tapi kalau pada waktu malam boleh juga ataupun kita nak tambah sikit lagi akibat cuaca panas kita tukar lagi akibat suhu yang dingin ataupun sejuk pada waktu malam. Macam mana kamu buat ayat? Kamu buat je tunggang langgang. Jangan takut jawab je. Itu penting kan? Poin dia apa? Mengecut. Alasan dia, yang kita alasan. Yang kita kata kenapa tak sama? Sebab yang kita kata siang kendur, malam mengecut. Okey? Akibat ni kalau nak letaklah. Kamu letak mengecut je cukup dah. Kan? Cukup dah. Okey. Bila dia mengecut, dia jadi apa? Kita boleh tambah. Kan? Kita boleh jadi apa? Jadi saya lupa cerita tadi apa. Kalau dia mengecut, dia menjadi lebih tegang ataupun tegang pada waktu malam. Sebab lawan apa? Tadi kita cerita kendur, lawan dia tegang. Okey? Mengembang, lawan dia mengecut. Macam tu. Siang dan malam. Malam sejuk, siang panas. Okey. Itu untuk soalan C. 2 kan? Okey, kita tengok soalan last apa dia kata. Nyatakan satu contoh lain
yang mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengejutan dalam kehidupan harian. Ini soalan satu markah open. Kenapa saya kata open? Open maksudnya macam-macam kamu boleh jawab. Macam-macam kamu boleh jawab. Kan? Okey. Nyatakan satu contoh lain yang mengaplikasikan prinsip pengembangan dan pengejutan dalam kehidupan harian. Macam-macam kamu belajar yang ni. Kan? Contoh, apa? Dekat highway. Dekat highway, kalau kamu tengok dekat highway, highway ataupun jabatan lah, jabatan. Lebih tepat jabatan. Kalau kamu naik jabatan, tiba-tiba dia ada bunyi gedug. 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 Ataupun highway yang atas tu, kita naik diuk. Kan? Kamu naik tiba-tiba sampai satu kawasan tu, dia macam terletak sekejap. Tu macam ada lubang. Masuk lubang pun ada. Kadang-kadang dia lebih terbonjol dia naik atas terletak. Itu kenapa? Dia letak satu benda namanya getah. Kan? Antara apa? Antara konkrit dengan konkrit tu, ni dia letak getah. Kau boleh nampak saya buat getah. Sebab apa? Supaya mengelakkan bila panas dia mengembang. Kalau mengembang, konkrit tu boleh pecah. Jalan boleh rosak, bahaya. Okey, itu satu. Dalam buku teks kamu belajar tentang apa? Kamu belajar tentang rel kereta api. Ada kan rel kereta api? Kan? Dalam rel kereta api kamu belajar ni apa? Dia buat rel kereta api, antara rel kereta api tu, antara rel kereta api besi kan? Dia pakai besi, antara rel tu apa? Dia ada ruang. Dia ada ruang. Ruang tu maksudnya untuk apa? Supaya kalau panas tengah hari, dia boleh mengembang dan dia tak berlanggar antara satu sama lain. Dia dah ukur siap dah. Berapa jauh semua kerja engineer. Nanti kamu jadi engineer lah. Semua ni bakal-bakal engineer semua ni. Nanti faham lah buat nanti. Nanti supaya apa? Kalau dia rapat, bila mengembang, landasan kereta api yang straight boleh bertukar menjadi apa? Bengkang bengkok. Bengkang bengkok satu lagi dia boleh terbojol. Macam ni, patung dia naik. Boleh juga. Bahaya. Boleh menyebabkan kemalangan. Okey. Jadi, jawapan yang sesuai kat sini, kalau ikut buku teks kamu kena letak landasan kereta api. Tapi kamu boleh buat juga. Boleh buat juga jambatan. Tak ada masalah. Satu markah je. So, dia kata, nyatakan satu contoh lain. Okey. Saya tulis kat sini. Ruang antara. Dia ruang. Ruang antara penyambung. Penyambung apa? Kamu buat lah. Penyambung macam-macam boleh. Penyambung apa? Kan? Konkrit dekat jambatan. Jambatan konkrit, jambatan besi boleh, jambatan konkrit boleh. Ataupun penyambung apa? Landasan kereta api. Landasan kereta api tu. Zaman saya dulu heja dia kereta api. Zaman kamu heja kereta api. Lain. Kan berubah kan. 20 tahun berubah macam-macam. Ejaan pun berubah. Okey, ini cerita tentang apa ni? Pengembangan dan pengejutan. Okey, nanti dekat video ni bawah tu saya akan linkkan sekali dengan video kawan saya, Cikgu Siha. Dia pun akan ada video untuk cerita kamu. Cantik boleh tengok video dia. Jadi kamu jangan lupa nanti minta link dekat Kak Nazar, dekat Cikgu Mida ataupun boleh WhatsApp saya terus. Okey, minta link untuk video ni supaya kamu boleh tengok semula. Dan ada juga link-link untuk saya linkkan dengan cikgu-cikgu lain kat bawah tu. Okey, baik. Kita sambung. Soalan nombor 2. Okey. Ada yang dah print. Kalau ada yang print bagus juga. Tapi tak apa, tak ada masalah. Boleh nampak. Tengok dia. Kalau lupa nanti boleh ulang tengok. Itu kelebihan kelas online ni. Kelas online ni kita boleh ulang tengok. Dan saya free je. Kan? Contoh kalau ada kawan-kawan kamu kat sekolah kan, yang tak mampu nak tuition apa kan. Kita kongsi-kongsi. Sharekan video ni kepada dia orang tengok. Dan pahala tu sama-samalah kita dapat. Kan, kalau supaya kita harap dapat dimanfaatkan dengan baik, diorang sikitlah dapat pahala di akhirat nanti. Kan, kamu, mak ayah kamu, semua sekali insya-Allah. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Soalan nombor 2 kat sini,
Rajah 2 menunjukkan pemerhatian bagi suatu penyiasatan tentang pengaratan. Ingat lagi pengaratan. Pengaratan pun cerita ni tentang apa? Tingkatan lagi aduh. Tahun 5 juga. Kan? Bahan dan contoh objek. Kamu akan belajar pengaratan lagi nanti dalam tingkatan 2. Nanti kamu akan belajar tingkatan 5, ada belajar lagi. 2-3 kali belajar ulang-ulang tapi dia tambah-tambah lah. Okey. Lengkapkan rajah 2 dengan jawapan yang betul dalam ruang yang disediakan. Okey. Pengaratan, bahan dia apa? Berkarat. Bahan ni tidak berkarat. Satu bahan menjadi karat. Satu bahan tidak berkarat. Okey. Kemudian contoh yang berkarat, paku besi. Kan? Contoh yang tidak berkarat, sudu plastik. Plastik mana ada karat. Okey? Contoh. Okey. Soalan dia kata apa? Lengkapkan. Dia bagi contoh. Dia suruh kita bagi satu benda lain. Satu benda lagi. Apa benda lagi yang boleh berkarat? Biasanya benda berkarat ni, biasanya dia mesti berasaskan besi. Kan? Dia bagi paku besi. Kamu bagilah apa benda pun. Tak kisah. Kan? Asalkan benda tu adalah berasaskan besi. Gunting besi. Pisau boleh. Tak ada masalah. Pisau boleh. Pisau. Pisau apa? Pisau biasa boleh, pisau cukur boleh, pisau sebab parang ke semua. Semua benda tu adalah besi. Bila besi, dia boleh berkarat. Okey? Yang satu lagi apa? Dia bagi bentuk bahan-bahan plastik. Kan? Kita boleh bagi benda yang mak kamu suka. Apa yang mak kamu suka? Barang kemas, cincin, emas. Sebab tu kamu tengok emas mahal. Kenapa emas mahal? Sebab emas ni dia tak berkarat. Dia kotor je. Tu cucilah. Elok. Dia tak berkarat. Buatlah macam mana pun dia tak berkarat. Emas, perak semua. Tembaga ada karat-karat sikit lah. Dia emas nombor 1 lah. Perak nombor 2. Dia tak boleh karat. Okay? Sebab tu salah satu contoh yang tidak berkarat adalah apa? Satu benda yang bukan logam. Bukan logam bagilah apa? Janganlah kau bagi. Ini contoh kan. Bahan tak berkarat, kamu tulis kat sini kayu. Itu senang sangat. Memang tak berkarat. Bagi benda yang contoh. Macam ni, contoh baiklah. Contoh terbaik kita bagi logam juga. Tapi logam dia emas. Sebab emas tak berkarat. Perak, cincin perak tak berkarat. Okay? Pisau, besi berkarat. Besi mesti berkarat. Kamu biar lama-lama, kena air, kena wap air, tak kena air direct pun, kena udara, dekat udara ada wap air. Lepas tu, kena cahaya matahari sikit ke apa, cukup. Confirm dia akan berkarat. Yang penting dia kena ada udara dan dia kena ada, kita panggil dia apa ni? Air, wap air dan udara untuk karat. Okay. Kita masuk soalan seterusnya. Satu lapisan warna perang, keperangan terbentuk pada satu rantai basikal. Nampak? Contoh, rantai basikal boleh kat sini. Rantai basikal pun besi juga karat. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah cara yang boleh digunakan untuk mengelakkan rantai basikal pada terus berkarat? Yang ni senang, pengalaman kamu je. Kan? Apa yang kamu letak dekat rantai basikal supaya dia tak berkarat? Kita letak apa? Minyak. Kita letak minyak pelincir. Minyak pelincir. Okay? Dia ada beberapa cara. Contoh, letak minyak. Minyak pelincir. Boleh. Ataupun kita letak grease. Grease lagi bagus. Grease lagi tahan lama. Grease. Apa guna dua-dua ni? Guna dua-dua ni adalah untuk melindungi besi tu, rantai basikal tu daripada berkarat. Air kalau dengan minyak dia nak masuk pun tak boleh. Udara pun takut juga dengan minyak. Sebab tu dia boleh mengelakkan karat. Tapi kita tengok betul-betul lah, selalu kalau biar lama-lama dia karat juga. Okay? Ni minyak pelincir ataupun grease boleh. Okay? Kita letak. Beri alasan bagi jawapan kamu. Apa alasan kita? Sama cerita dia tadi. Bila alasan hebat. Macam mana kita nak bagi alasan kita? Untuk apa? Mengelakkan tadi. Untuk mengelakkan ataupun melindungi. Yang penting perkataan kita letak minyak pelincir ni untuk apa? Untuk melindungi. Melindungi objek besi tersebut. Besi tak kisahlah. Rantai basikal besi lah kan? Besi daripada
daripada benda yang menyebabkan karat. Apa yang menyebabkan karat? Daripada tindak balas. Berlaku tindak balas dengan udara dan wap air. Sebab udara dan wap air adalah benda yang menyebabkan berlakunya pengaratan. Kalau kamu tak bagi dia udara, dia tak boleh karat. Kamu tak bagi dia wap air, dia tak boleh karat. Sebab tu kadang-kadang kita cat tau, kita cat. Kalau kita cat jadi apa? Cat. Dia tak boleh tembus. Udara tak boleh tembus. Wap air tak boleh tembus. Sebab tu dia tak karat. Sebab tu kita cat. Contoh kereta. Sebab tu bahaya. Kalau kereta ayah kamu. Kamu tengok cat cantik. Tiba-tiba terkopek sikit. Bila terkopek sedikit, bagi tahu kat ayah. Ayah, pergi beli cat sikit lah ataupun sapu minyak grease sikit. Sebab kita tak tahu dia karat kat dalam tu. Dia berlubang, dia masuk dia makan dalam. Kita tak sempat. Kita tak nampak. Besi kat dalam tu dah start karat, dia makan. Lama ambil masa lama lah. Lama-lama tiba-tiba tanggal. Tapi tak pernah jadi. Kita tanggal lah. Masa terlalu lama lah. Kan? Jadi dia boleh karat. Tengok cat cantik lagi. Dalam dah tak cantik. Okay? Tengok. Sebab tu kalau kamu tengok ada orang dia tampal stiker. Tampal stiker cantik kan. Tapi sebelum tampal stiker tu sapulah. Dia punya cover sikit. Dia punya ada satu bahan tu. Kan? Kita boleh sapu ataupun kita cat sikit. Letak stiker. Tak ada masalah boleh. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Sambung tadi. Nombor 3. Okay, nombor 3 kat sini. Tengok. Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan tentang pengaratan paku besi. Nampak dia letak dalam apa? Air paip dia letak paku. Memang karat lah cerita dia. Orang tak nak kena air, dia pergi kena air. Sebab tu namanya eksperimen. Kita nak tengok kesan dia. Okay. Pada pendapat kamu, adakah paku-paku itu berkarat? Nampak? Berkarat ke tak? Ada air ni? Ada air. Nampak? Bila dia letak dalam air, insya-Allah. insya-Allah dia mesti akan berkarat. Okay? Kenapa? Mana ada kena udara? Udara ke atas. Udara boleh ke masuk dalam air? Kamu kena ingat. Dalam air sebenarnya ada udara. Dalam air ada udara yang kita panggil dia udara yang kita panggil apa? Saya lupa perkataan dia. Udara yang diserap oleh air dalam tu. Sebab tu kamu tengok ikan boleh bernafas. Kan? Sebab apa? Dia ambil udara yang ada dalam air. Nampak? Jadi dalam air itu sendiri ada udara. Jadi udara jumpa dengan air, dia automatik akan menyebabkan tindak balas pengaratan berlaku. Okay? Sebab tu kamu tengok, kamu beli ikan mas. Dia letak dalam tu letak udara kembung. Okay, itu udara kat atas tau. Tapi udara tu nanti air akan serap. Ikan tu boleh hidup. Tapi tak lama. Lama-lama dia mati. Kenapa? Bila dia dah guna semua udara dalam air, maka udara pun habis, dia pun mati. Sebab tu kita guna akuarium, kita kena bagi buat bubble. Bila kita buat bubble ataupun semula jadi dia air terjun. Air terjun tu jadi bubble. Bubble tu menyebabkan air kita akan menyerap udara. Udara tu akan ada dalam air. Jadi sebab apa? Karat kena ada udara dan air. Okay. Jadi selepas minggu berlaku tak berkarat? Ya, berlaku. Kenapa? Sebab air dan udara ada. Okey. Soalan seterusnya, beri alasan kamu. Alasan ni kita kena bagi sebab. Kenapa kita kata dia berkarat? Okey. Kenapa? Sebab dia ya dulu kan. Kerana pengaratan berlaku disebabkan markah satu je nak cerita bagi cantik ayat itu je. Disebabkan apa? Paku besi, paku besi terdedah kepada air dan udara. Nampak? Dia kena terdedah pada air dan udara dulu, baru boleh berlaku, kita panggil dia pengaratan. Okay? Soalan B.
Apakah yang perlu kamu lakukan untuk mencegah paku daripada berkarat? Macam tadi. Kan? Jadi paling senang apa kita buat? Kalau kita mau tengok, dia buat apa? Yang pertama, nak sapu minyak. Paku sapu minyak boleh lah, lama-lama dia kering. Yang terbaik apa? Cat. Kalau paku yang terbaik kita cat. Kita cat paku. Cat. Sapu minyak boleh? Sapu minyak. Sapu minyak pun boleh. Tapi zaman sekarang dia dah buat teknologi. Teknologi apa? Dia guna apa? Dia tak guna besi lah. Dia guna apa? Kita panggil dia stainless steel. Stainless steel, nama pun stainless steel. Paku tak berkarat. Paku tahan karat. Sebab tu kita tak panggil paku biasa, paku besi. Okay? Cuma stainless steel mahal sikit. Jika nak jimat, kita boleh pakai je paku besi, tak ada masalah. Okay? Cuma dia bila paku besi ni dia tak sesuai lah kalau kita guna untuk paku bumbung. Bumbung rumah kita yang zinc. Zinc, logam juga. Zinc boleh berkarat. Zinc adalah logam yang boleh berkarat. Kamu pergi paku pula pakai paku besi. Nampak? Dia jumpa geng. Bila dia jumpa geng, dia boleh berjangkit karat tu. Lama-lama bocor, air boleh masuk. Itu jaga. Sebab tu kita pakai paku payung yang stainless steel. Dan ada getah bawah dia untuk mengelakkan berlakunya kebocoran. Okey, itu kita contoh lebih kurang. Okey, soalan C. Sebatang sudu besi yang disadur dengan perak. Nampak tadi saya ada cerita pasal perak kan? Okey. Direndam di dalam segelas air. Ramalkan keadaan sudu besi itu selepas seminggu. Apa jadi? Apa jadi? Berkarat ke tak? Cerita dia. Tidak berkarat. Tidak berkarat. Sebab apa? Perak tidak berkarat. Emas tidak berkarat. Sebab tu kamu tengok kalau orang kaya dekat istana-istana, sudu dia sudu emas, sudu perak. Kenapa? Sudu emas, sudu perak ni tidak berkarat. Okey. Satu lagi itu yang famous lah, emas dengan perak. Satu lagi kalau kamu dengar kita duduk kat Selangor ni. Kita duduk Selangor ni kita kena tahu satu syarikat besar yang buat benda ni, benda yang tak berkarat ni, nama ni apa? Selangor Pewter. Nama sekarang dia Royal Selangor. Dekat Masa Maju kan, dia buat semua benda tu disadur dengan satu benda kita panggil dia pewter. Pewter ni dia tak berkarat. Cantik dah, dia berkilat macam perak kan, berkilat. Kadang-kadang kamu tengok piala-piala kan, hadiah-hadiah apa sukan yang hebat-hebat, kita Royal Selangor buat. Jadi dia boleh mengelakkan benda tu daripada berkarat. Okey, perak pun sama cerita dia kan, kita balut dengan perak jadi dia tak berkarat. Kita balut dengan emas, dia tak berkarat. Okey. Nombor 2, nyatakan alasan kamu berdasarkan jawapan di 3C1. Yang kenapa kita kata dia tak berkarat? Kerana disadur dengan perak. Yang merupakan, perak. Yang boleh sama. Yang merupakan bahan, kita panggil dia tidak berkarat. Bahan tidak berkarat. Sebab tu perak dengan emas mahal. Dia gunakan untuk melindungi bahan-bahan lain daripada berkarat. Zaman dulu kalau kamu ingat, Malaysia kita ni terkenal juga dengan satu benda yang kita panggil dia timah. Nampak? Timah, bijih timah. Bijih timah. Timah juga digunakan, begini bukan nama orang timah. Timah ni bijih timah. Tin digunakan untuk menyadur besi supaya dia tidak berkarat. Okey. Zaman sekarang masih digunakan lagi sikit. Contohnya macam mana? Dalam tin contoh dalam tin Milo. Tin Milo kamu jarang beli Milo dalam tin. Okey. Tin Milo saya ambil contoh tin Milo. Dalam tu dia sadur dengan timah. Timah lebih murah sikit lah berbanding perak. Dia sadur dengan timah supaya dia tidak berkarat. Okey. Kita tengok soalan nombor 4. Terus Saya ada masa sikit lagi untuk sains. Okey. Rajah 4.1 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh ahli di rumahnya. Apa dia buat ahli ni? Dia tengok ambil ais cube, dia tengok ais tu. Tengok ais tu, apa jadi dengan ais tu? Ni kamu nampak. Bila kamu tengok gambar dia cerita pasal ais. Ketulan ais cube. Kan? Apa jadi dengan ais tu nampak? Ni maksudnya ais tu ada titik-titik, maksudnya dia cair.
Ais tu berlaku apa? Cair. Kan? Okey. Benda yang ais cair kita panggil apa? Jom kita tengok soalan. Okey. Apakah proses yang sedang berlaku dalam Rajah 4.1? Apa proses dia? Pencairan. Bukan, jangan tulis pencairan. Tak senonoh namanya. Ais. Ais ni apa? Ais ni adalah pepejal. Pepejal. Ais adalah pepejal. Dia bertukar menjadi air. Air adalah apa? Cecair. Cecair. Pepejal tukar kepada cecair. Nama khas dia yang paling sesuai kita panggil apa? Peleburan. Peleburan. Peleburan paling sesuai. Kita ambil apa-apa tak kisahlah. Apa-apa pepejal, kamu panaskan sampai dia bertukar menjadi air. Kita panggil dia, proses dia adalah peleburan. Jawapan kita, apakah proses? Jawapan kita peleburan. Okey. Nyatakan perubahan. Itu jawapan atas. Perubahan keadaan jirim adalah apa? Pepejal. Pepejal kepada cecair. Pepejal kepada cecair. Okey? Ini mudah ni. Ni kalau masuk exam ni senang kamu jawab, markah penuh semua dapat ni. Okey. Soalan C. Rajah 4.2 menunjukkan pakaian yang disidai oleh Puan Radiah di luar rumahnya. Nampak? Disidai pakaian. Apa ni? Matahari kan? Matahari maksudnya apa? Panas. Kan? Dia bagi apa? Haba. Dia bagi haba, apa jadi dengan pakaian ni? Pakaian ni dia kering nanti. Kenapa? Bagaimana keadaan pakaian itu selepas beberapa jam? Tadi saya dah cerita, pakaian itu menjadi kering. Pakaian menjadi kering. Kita jawab macam tu je. 2 markah. Oh, tak cukup 2 markah. Kena bagi satu lagi. Kalau 2 markah kan. Kenapa? Kenapa dia jadi kering? Sebab air pada pakaian. Tengok perkataan apa? Air bertukar menjadi apa? Wap air. Wap air. Wap air apa? Gas. Nampak? Kan? Ini kita panggil apa? Apa bentuk cecair bertukar menjadi gas? Itu kita panggil dia sejat. Penyejatan. Penyejatan. Proses dia penyejatan. Air pada pakaian, tulis ni tersejat. Tersejat ke udara. Nampak? Cecair kepada wap air, kepada gas. Kita panggil dia penyejatan. Kan? Penyejatan. Okey. Apakah proses? Tu soalan terbalik pula soalan jawapan dia bawah ni. Apakah proses? Proses dia adalah penyejatan. Apa berlaku? Tersejat. Proses penyejatan. Penyejatan. Boleh ingat? Okey. Pada pendapat kamu, bagaimanakah proses di C2 boleh berlaku dengan lebih cepat? Apa yang kita buat? Macam mana kita nak bagi cepat? Suruh matahari panas, jadi lebih panas. Mana boleh suruh? Itu kan kuasa kita, itu kuasa Allah. Kan? Kita suruh dia, matahari panaslah lebih lagi. Mana boleh? Apa kita buat? Kita tambah. Kita panggil dia, kita tambah bahan yang boleh menyebabkan cepatnya penyejatan, iaitu angin. Nampak? Sebab tu kalau kita sidai baju, cuaca panas, ada angin. Sekejap je kering. Nampak? Sebab tu saya suka sidai baju dekat tingkap kereta. Senang. Tingkap kereta. Sidai, tapi tak banyak lah. Ada 4 lai, 4 bin. Kan? Tutup kereta, lekat, tetap. Tapi bila dia jalan, boleh dia cepat kering. Kan? Itu kita buat apa ni? Kita letak dengan kehadiran angin. Ataupun kamu kata ke kawasan tempat yang berangin. Letak di tempat yang berangin. Boleh. Ada pelajar dia, cikgu, letak jawapan kita tukar. Kita buat apa? Cikgu, letak kipas. Letak kipas. Boleh, tak ada masalah. Kamu ditanya bagaimana proses. Letak kipas sama. Faham sendirilah cerita dia. Kita asalkan nak bagi cepat kering, kita letak angin.
Okey? Itu cerita dia. Boleh? Jadi untuk habis dah. Untuk kelasan kita macam tu lah lebih kurang. Ulang kaji untuk sains untuk hari ini. Cerita tentang yang pertama kita cerita pasal apa tadi? Pengembangan dan apa? Lupa pula perkataan dia saya. Dia pengembangan dan pengecutan. Dia dah tua ni cepat lupa pula. Okey. Yang kedua tadi apa? Pengaratan. Pengaratan. Yang ketiga adalah perubahan jirim. Okey, saya lupa beritahu kamu. Jirim tadi, dia ada satu lagi. Sebab dia contoh pepejal, cecair, gas. Okey, kalau pepejal pergi cecair, kita panggil apa? Peleburan. Okey, cecair kepada gas, kita panggil dia penyejatan. Okey. Pepejal kepada gas. Apa benda pepejal kepada gas? Pepejal kepada gas, kita panggil dia pemejalwapan. Kamu mungkin tak belajar lagi atau dah belajar ke? Saya dah belajar sikit. Pepejal kepada gas. Dia ada gas kepada cecair pun boleh. Gas kepada cecair boleh. Cecair kepada pepejal, pembekuan. Kata balik. Pembekuan. Kita bekukan. Nampak? Gas kepada cecair. Kita panggil dia kondensasi. Kamu lebih belajar, nanti kamu akan belajar dengan lebih mendalam lagi nanti dalam sekolah menengah nanti, insya-Allah. Okey? Jadi apa yang kita belajar hari ini, inilah cerita yang kita belajar hari ini. Lagi apa? Tadi kita belajar apa? Syarat. Pengaratan. Ingatlah pengaratan? Pengaratan mesti ada apa? Dengan kehadiran udara dan air. Kalau ada udara, ada air, bolehlah berlaku pengaratan. Okey? Kemudian apa lagi? Tadi kita belajar mula pengembangan dan pengecutan. Pengembangan dan pengecutan. Okey. Yang ini kamu boleh buat eksperimen sendiri kat rumah. Eksperimen sendiri kat rumah. Contoh, kamu boleh ambil yang pertama, eksperimen paling mudah sekali, belon. Belon kamu ambil lilin bakar. Okey, kamu akan tengok kenapa belon ni, tapi jangan letak kena api ni, bagi haba dia je. Belon ni kena dia terus meletup. Ada kena haba tak? Sebenarnya bila kita letak api, gas dalam ni akan mengembang. Bila mengembang, belon ni akan meletup. Tapi kalau kamu bakar belon ni kadang-kadang berlubang juga, berlubang pun meletup juga. Okey. Nombor 2, ini selalu boleh pakai, lagi best. Kalau kamu tengok gelas. Gelas kan? Gelas kalau kamu susun, gelas tu bertingkat-tingkat, apa jadi? Kadang-kadang gelas tu boleh melekat. Kadang-kadang gelas tu boleh melekat. Okay? Macam mana kita nak cabut gelas tu dengan mudah? Cara dia apa? Kita gunakan konsep pengecutan. Macam mana pengecutan? Letak ais. Letak ais. Jangan letak dalam peti ais. Peti ais semua ni mengecut tak si. Letak ais. Letak ais maksudnya yang atas ni saja mengecut. Cabut. Letak yang kedua pula. Cabut. Itu kita boleh guna konsep pengecutan dalam kehidupan harian kita. Okey? Jadi untuk kelas sains sampai sini dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Kamu boleh berehat, pergilah minum-minum ke, makan-makan ke apa ada. Ambil biskut apa semua, pergi toilet ke apa. Sekejap lagi pukul 9, rehat 15 minit. Okey? Kita sambung kelas matematik pula, insya-Allah. Kita jumpa lagi sekejap lagi. Saya Cikgu Azman ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rehat dulu